Negeri Terengganu sangat terkenal sebagai pusat pelancongan disebabkan banyak pulau yang sangat cantik di sini. Selain itu, Terengganu juga merupakan negeri dalam alam Melayu yang pertama bertapaknya ajaran Islam. Selain daripada itu, negeri ini juga menyimpan pelbagai tempat-tempat misteri dan seram yang masih belum dirungkaikan. Di sini terdapat 5 tempat paling seram di Terengganu. Watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Strawberry Resort Kijal. Strawberry Resort Kijal merupakan sebuah resort terbiar yang terletak di Kemaman, Terengganu. Menurut artikel dari Bulletin Online, Strawberry Park Resort ini merupakan pelaburan wang rakyat sebanyak 27 juta ringgit pada 13 tahun yang lalu dan telah menjadi pembaziran yang sangat besar. Menurut Ustaz Hazri Jusoh, projek pembinaan resort ini yang melibatkan jutaan duit rakyat telah dibazirkan oleh Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional Terengganu. Disebabkan tempat ini telah ditinggalkan dengan begitu lama dan kelihatan sangat usang, beberapa paranormal seekers seperti Faizal Rozi dan Ustaz Suki Hikaru telah pergi ke resort ini untuk meninjau sendiri kawasan ini di mana ia dikatakan berhantu oleh penduduk sekitar. Terdapat beberapa kejadian seram yang pernah diceritakan oleh penduduk tempatan, di mana ada yang pernah cuba untuk memasuki resort ini seorang diri dan kakinya terasa sangat berat seperti ada makhluk yang memegang. Berlaku di kawasan ini, terutamanya seperti ada seseorang yang berjalan seorang diri masuk ke dalam, kemudian kakinya terasa berat seperti seolah-olah dipegang oleh sesuatu. Selain itu, terdapat juga anggota polis yang sering melakukan rondaan di sini suatu ketika dahulu dan telah ternampak lembaga perempuan di atas pokok dengan lidah terjelir panjang sehingga ke tanah. Orang yang berada di dalam kawasan resort ini melihat seorang perempuan di atas pokok dengan lidah yang panjang terjelir sehingga mencecah ke atas jalan. Seterusnya, ada juga yang pernah diganggu di mana ada makhluk yang mengikut pulang ke rumah dan mengetuk pintu selama beberapa hari. Telah diganggu di rumah dengan ketukan selama 3 hari di pintu. Akhir sekali, iaitu kisah yang paling menakutkan adalah di mana mereka yang pernah tinggal di resort ini pernah ternampak kelibat harimau yang sangat besar sedang melintas di kawasan ini. Nombor 4. Gunung Tebu. Gunung Tebu merupakan sebuah gunung yang terdapat di daerah Besut, Terengganu. Gunung Tebu berketinggian 1039 meter terletak di hutan simpan Gunung Tebu dan sering menjadi tumpuan bagi mereka yang gemarkan aktiviti mendaki. Pendakian di sini mengambil masa lebih kurang 5 jam untuk sampai ke puncak. Jika kawasan gunung ini tidak berkabus tebal, anda dapat melihat keindahan pulau perhentian dari puncak Gunung Tebu. Di sebalik keindahan kawasan ini, terdapat juga banyak kisah seram yang sering dikaitkan dengan golongan bunian yang berada di sini. Terdapat kisah diceritakan oleh channel React 87 bersumberkan majalah Mastika 2008 di mana telah berkongsi satu perbualan antara wartawan Aziz Desa bersama seorang penduduk tempatan yang dikenali sebagai Wan Zakaria. Kisah ini dikatakan adalah kisah 100 tahun yang dahulu di mana ada seorang yang bekerja mengambil kayu balak dari hutan di sini dan pada suatu hari dia telah tersesat dan tiba-tiba sahaja telah sampai ke puncak gunung. Kemudian setelah berehat di puncak gunung itu, tiba-tiba dia ternampak pokok tebu. Dia ada ternampak satu pokok tebu tau. Yang inilah sebabnya nama Gunung Tebu. Pakcik ni nampak pokok tebu, dia kata besar pokok pinang. Tahu petanda apa? Petandanya dia ada dekat alam lain dah. Mana ada pokok tebu kan besar pokok pinang. Tapi dia jumpa pokok tebu besar pokok pinang. Kemudian dia meneruskan perjalanan untuk pulang dan telah perasan seorang pakcik tua di tepi sungai. Dia sampai dekat satu sungai. Dia nampak seorang pakcik tua tau sedang ambil wuduk. Jadi dia tengoklah pakcik tu kan. Sampai selesai ambil ayat semayang kan. Pakcik tu pun perkenalkan diri. Tanyalah si pemuda ni,
Nama apa, dari mana, nak ke mana kan. Jadi dia kata apa? Pemuda ni kata apa? Saya tersesat. Kemudian pakcik itu membawa dia ke rumahnya dan telah tiba di sebuah kampung, dan dia juga telah menjamu selera di rumah itu. Dipendekkan cerita, pemuda itu sudah sangat suka akan kampung tersebut sehinggakan dia telah mengahwini seorang wanita di situ dan telah pun mendapat seorang anak. Kemudian pada suatu hari, dia telah tidak disukai oleh penduduk bunian di situ kerana dianggap pembohong dan dia telah dihalau. Kemudian tibalah dia ke alam biasa dan masa di alam sebenar telah pun 2 tahun berlalu. Sedak-sedak 2 tahun. Di alam kita kan 2 tahun. Alam bunian tak tahu berapa hari. Jadi pengalaman dia ni, yang 2 tahun dekat alam bunian ni, dia cerita balik kat bini dia. Itulah yang cerita tu sampai kat kita. Itulah kisah di sebalik nama Gunung Tebu, dan itu juga antara peristiwa mistik yang pernah berlaku di sini. Nombor 3. Kampung Penaga Putar. Menurut kisah daripada berita harian, sekitar tahun 2013, penduduk kampung Penaga Putar di Jertih, Terengganu telah mendakwa terserempak dengan hantu langsui yang terbang merayau sambil mengilai dengan suara menyeramkan di kawasan mereka. Cerita berkaitan langsui itu terus menjadi bualan hangat di kampung tersebut sehinggakan mereka tidak berani untuk keluar rumah pada waktu malam. Terdapat penduduk yang berjaya melihat sendiri kelibat itu telah menggambarkan makhluk itu mempunyai tinggi separas pinggang, berambut panjang, memiliki 2 taring di bibir bawah dan badan berwarna merah serta menampakkan isi daging manusia. Selain kampung Penaga Putar, kelibat langsui ini juga dapat dilihat oleh penduduk kampung Tasik dan 3 lagi kampung daerah sempadan Pasir Putih. Selepas beberapa hari, cerita langsui tersebut menghantui penduduk di sekitar itu. Akhirnya, akhbar tempatan melaporkan seorang bomoh berjaya menangkap 4 langsui tersebut. Menurut laporan, semua makhluk halus itu akan dihantar semula ke alam mereka selepas 40 hari dipasung. Nombor 2. Jalan Bukit Kol Marang. Jalan Bukit Kor yang terletak di antara laluan dari Bukit Payung ke Marang, Terengganu antara jalan yang menjadi bualan penduduk setempat apabila rata-rata pemandu yang melalui jalan tersebut mendakwa mereka sering diganggu makhluk halus. Lokasi keras yang diperkatakan oleh penduduk setempat adalah di sebuah jambatan pendek yang menghala ke kawasan kampung Bukit Ru. Bukit Ru. Ya. Sini. Dekat sini jambatan ni. Dia cakap memang kawasan kat pokok ni, bergolek daripada kiri ke kanan. Kawasan ni. Okey ni saudara Rul kata Maksudnya sebelum jambatan ni lah. Dia ada bergolek tu. Tak ingat member tu daripada sana. Lepas pada jambatan. Kalau sana lepas dia kat tadi lah. YouTuber Farhan Jamal telah pergi ke laluan yang diperkatakan bersama seorang penduduk tempatan yang digelar Rul, dan menurut Rul, dia telah mendengar beberapa kisah seram mengenai laluan tersebut dan mereka yang mengalaminya dipercayai bertembung dengan makhluk yang sama, iaitu benda yang bergolek di jalan tersebut. Kemungkinan kelibat pocong yang cuba untuk menakut-nakutkan pengguna jalan raya. Nampak benda yang bergolek kan. Tapi yang biasanya yang kena ganggu macam tu, orang yang bawa motosikal saja. Yang bawa kereta tak kena lah. Yang bawa kereta tak pernah lagi. Yang cerita dekat saya tu dia bawa motosikal. Yang seorang lagi cerita pun dia bawa motosikal juga. Motosikal. Menurutnya lagi, hanya mereka yang membawa motosikal berseorangan sahaja sering diganggu di sini. Kisah seram ini boleh dikatakan sangat kuat kerana sudah ramai penduduk yang mengalami peristiwa yang sama. Nombor 1. Jalan Bukit Bau.
Masyarakat setempat sering melabelkan Bukit Bauk sebagai lokasi menyeramkan dan misteri kerana kawasan tersebut dipercayai merupakan penempatan bunian. Sebelum jalan itu dinaik taraf pada tahun 2014, jalan yang menjadi antara laluan utama ke pantai timur itu dikatakan agak sempit, berselekoh tajam dan gelap sehinggakan sering tercetusnya kemalangan maut. Kisah-kisah seram berkenaan jalan Bukit Bauk ini juga sering menjadi bualan penduduk sekitar, antaranya kisah penumpang misteri. Kisah penumpang misteri ini telah dikongsikan oleh seorang pemandu teksi yang bernama Ishak. Cerita yang disampaikan oleh Pak Cik Ishak ini dikatakan berlaku pada tahun 1990-an. Menurutnya, pada ketika itu dia sering mendengar kisah-kisah seram mengenai jalan Bukit Bauk dan anehnya bagi dia tidak pernah sekalipun lagi terkena gangguan-gangguan sebegitu. Disebabkan itu juga, Pak Cik Ishak memang tidak percaya akan kisah-kisah seram di jalan tersebut dan terus menjalankan tugasnya sebagai seorang pemandu teksi seperti biasa. Pada suatu hari, Pak Cik Ishak menerima seorang penumpang yang ingin ke kampung Kuala Abang Dungun. Dan masa dia tengah duk drive tu kan, sekali dia nampak dekat tepi jalan, dekat bahu jalan tu, ada seorang perempuan muda yang pakai baju kurung. Lepas tu perempuan tu punya rambut panjang je. Kemudian perempuan tu pun melambai-lambai dekat tepi jalan ni untuk suruh dia berhentilah sebab kebiasaan. Pada mulanya, Pak Cik Ishak tidak mahu melayan wanita tersebut memandangkan pada ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Namun dia tetap memberhentikan kenderaannya. Wanita yang berusia dalam lingkungan 20-an itu kemudiannya merayu kepada Pak Cik Ishak supaya membawanya pulang ke rumah orang tuanya yang terletak di sebuah perkampungan tidak jauh dari kawasan itu. Dan sepanjang perjalanan mereka ke rumah orang tua wanita tersebut, Pak Cik Ishak hanya mendiamkan diri dan tidak berkata banyak walaupun sebenarnya memang banyak soalan yang ingin diajukan kepada wanita tersebut. Masa Pak Cik Ishak ni tengah drive, dia macam rasa was-was juga tau. Dia macam rasa nak tanya perempuan ni beberapa soalan lah. Macam contohnya, macam mana perempuan tu boleh ada dekat situ tengah malam, sorang-sorang pula, mana kenderaan perempuan tu, macam mana boleh dia sampai dekat situ semua kan. Wanita itu juga berkata bahawa dia memang tiada duit, namun Pak Cik Ishak setuju untuk menghantarnya tanpa sebarang bayaran. Tiba sahaja di rumah orang tuanya, wanita tersebut pun keluar dari teksi tersebut dan mengucapkan ribuan terima kasih. Pada hari seterusnya, Pak Cik Ishak terus menjalankan pekerjaannya seperti biasa, namun dia merasakan dirinya seperti mendapat lebih banyak penumpang dari hari kebiasaan. Ia seperti rezekinya mencurah-curah selepas menumpangkan wanita pada malam tersebut. Selepas beberapa minggu, Pak Cik Ishak membuat keputusan untuk pergi ke rumah wanita yang dihantarnya sebelum ini kerana berasa hairan. Dan sewaktu tiba, dia telah disambut oleh pasangan suami isteri. Apabila Pak Cik Ishak ni sampai ke rumah parents budak perempuan ni, Pak Cik Ishak pun menceritakanlah dekat parents ni kan. Dia katalah ada satu malam ni budak perempuan yang ciri-ciri dia macam ni, pakai baju kurung, rambut panjang. Selepas sahaja dia menceritakan perkara tersebut, kedua-dua suami isteri itu menangis teresak-esak kerana memang betul itu adalah anak mereka. Namun anaknya telah pun meninggal dunia di jalan Bukit Bauk tersebut, iaitu sebulan sebelum peristiwa itu berlaku. Itu sahaja video pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai pengalaman seram di tempat-tempat yang admin senaraikan ini, boleh ceritakan pengalaman tersebut di ruangan komen. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.